مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kita sambung lagi pelajaran tafsir suratul Baqarah. Kita berhenti kuliah kita sebelum daripada PKP baru ni pada ayat yang ke-260. Malam ini pada ayat yang ke-261. Pada ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saya telah hurai panjang bagaimana Nabi Ibrahim menyebut Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan, perlihatkan kepada aku bagaimana kamu menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Ibrahim nak tahu cara, bukan dia tak yakin. Salah kalau kita tafsir Nabi Ibrahim ni tak yakin, dia nak tengok dulu baru dia yakin. Tidak. Dia seorang Nabi Allah yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan sebelum daripada ni pun cerita-cerita Nabi Ibrahim, seorang yang kuat keyakinannya kepada Allah. Jadi kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati tersebut. Qala awalam tu'min, lalu adakah engkau belum percaya? Allah Ta'ala tanya. Tanya ni tanya bukan maksud Nabi Ibrahim dah tak percaya, sebagai pengukuhan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim ni yakin, cuma nak tahu sahaja. Dengan pertanyaan ni nampaklah bahawa perkara yang Nabi Ibrahim nak tengok ni adalah benda yang nak mengukuhkan keimanan. Kalau kita tengok ayat Quran, Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu aminu. Dua kali disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, aminu, berimanlah. Kenapa disebut dua kali perkataan begitu tu? Kerana mengukuhkan keimanan kepada Allah Ta'ala, macam cerita Ibrahim. Dia sebut terang-terang walakin liyatma'inna qalbi, tujuan adalah untuk tenang hati, teguh iman, makin mendalam keimanan. Lalu dia pun suruh ambil 4 ekor burung yang saya sebut tadi, yang kita telah baca. Itu cerita yang lepas sebagai pengulangan. Ayat 261 ni dia kembali sebut berkenaan dengan infak. Perkara infak, dan perkara ni perkara yang paling baik yang boleh kita buat dengan harta kita. Kita akan belajar nanti dalam ayat ni perkara yang paling buruk pada harta kita, iaitu riba, dan tingkatan-tingkatan apabila kita berinfak. Di antara infak dan riba ni, di sana ada benda yang perlu diselesaikan, muamalah di kalangan manusia. Jadi Allah Ta'ala cerita pada kita cerita yang amat bagus. Dan apa kaitan ayat-ayat ni dengan ayat yang sebelumnya? Ayat sebelumnya tu mulai daripada alam tara'il ladzi hajja Ibrahim, lepas tu au kalladzi marra ala qaryah, lepas tu wa idh qala Ibrahim rabbi arini. Semua tu kalau kita panggil ayat-ayat tauhid.
Sebelum daripada ayat-ayat ni, ayat-ayat tentang percaya kepada Allah akhirat dengan sebenar-benarnya, sekarang Allah Ta'ala beri isyarat bahawa mereka yang percaya sungguh pada akhirat adalah orang yang melabur untuk akhirat. Orang yang melabur untuk akhirat. Jadi cerita belum pada ni cerita akhirat saja. Itu bangkit selepas daripada kematian. Itu akhirat. Dan akhirat inilah benda yang tidak diterima oleh musyrikin Mekah. Kerana mereka mengatakan bahawa mereka jadi tanah, takkan jadi orang balik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita dalam ayat ini pelaburan yang membuahkan hasil jika seorang itu duduk di negeri akhirat. Lalu disebutkan tentang infak, dan pelaburan ini pelaburan yang menguntungkan dengan jangka masa yang panjang. Baik. Dan ayat ni nanti kita akan belajar berkenaan kelebihan infak. Allah nak beritahu bahawa apa yang kita kumpulkan di atas muka dunia ni kita kena hantar ke akhirat. Itu baru pelaburan yang sebenar. Sebagaimana orang yang ada harta, dia melabur kepada sesuatu benda yang boleh meningkatkan dia punya ekonomi supaya duit itu tidak beku. Kaedah duit ni kita tak boleh nak bekukan dia. Kita kena cairkan dia. Cair itulah dengan berniaga, dengan melabur. Lalu pelaburan yang paling baik itu pelaburan akhirat. Macam mana harta yang kita laburkan itu kita cairkan, nak suruh mengalir sampai ke akhirat. Kita leburkan harta tu biar sampai ke akhirat, bukan dunia saja. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Baik, kita tengok. Ni perumpamaan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah Ta'ala. Ini perumpamaan. Apa makna perumpamaan ni? Contoh yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Perkara yang paling baik dalam infak ini, kita keluarkan harta untuk mengembangkan dakwah tauhid kepada manusia. Itu makna infak. Mengeluarkan harta untuk mengembangkan dakwah tauhid. Dan kalau kita keluarkan duit untuk kebaikan pun, kalau tak kena cara tak dapat pahala. Kalau kena cara dapat pahala lebih-lebih lagi benda yang melibatkan agama. Hatta seorang tu beri makan pada binatang pun pahala akan dapat. Buat ihsan kepada binatang. Infak kepada binatang. Termasuk perkara infak. Apatah lagi mengeluarkan harta untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah dapat pahala. Lagi dapat pahala. Musim PKP baru ni orang tak pergi di zoo negara lah. Di zoo negara kan. Lalu kos yang ditampung oleh zoo negara untuk beri makan kepada haiwan-haiwan tu banyak. Zoo negara buka sumbangan derma untuk binatang. Ramai orang suka apa, memang kita kena derma juga sebab dia makhluk Allah Ta'ala juga tu. Binatang sendiri pun, walaupun dia binatang, tidak ada akal, tapi fitrah manusia ni hidup sama makhluk ni ada kepentingan yang Allah Ta'ala buat. Termasuk juga infak, beri makan pada binatang. Lebih-lebih lagi pada manusia yang ada roh, pada manusia yang ada jiwa dan perasaan, yang kebuluran tak dapat makan ataupun tidak dapat meneruskan kehidupan dia dengan sebab ada perkara yang tersangkut, masalah duit ataupun keuangan, maka Islam suruh kita infak. Macam mana bandingan dia?
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Anda tengok, Allah beri perumpamaan kita punya infak tu seperti pohon. Ni cara Quran. Aku takutlah kita ni tak faham. Baik, bayangkan sekarang satu pohon membuahkan hasil. Allah guna contoh tanaman ni kerana tanaman ini adalah benda yang biasa dalam kehidupan kita. Kaedah orang yang bercucuk tanam, dia mesti nak mendapatkan hasil. Itu kaedah dia. Tidak ada orang yang bercucuk tanam tak mau dapat hasil. Hatta walaupun dia bercucuk tanam perkara yang tidak boleh dimakan, tapi hasilnya kecantikan dan keindahan. Contoh orang tanam pokok bunga penuh tepi dah lah. Nak buat kerabu pun tak boleh bunga tu. Nak ambil hiri-hiri buat sup pun orang tak makan. Tapi keindahan, tengok bunga tu tenang hati. Tengok muka suami serabut. Boleh jadi tengok bunga tu jadi tenang hati dah. Mesti kita nak hasil ni. Orang tanam cili padi tu hak kecil hak halus tu, tanam di rumah ada tanah terung ke tanah apa ke, setiap benda yang ditanam mesti nak mendapatkan hasil. Walaupun hasil tak boleh dimakan, paling kurang hasilnya menarik minat orang. Pokok bonsai tu, tak pernah tengok dah. Bukan boleh buat apa pokok tu, nak sayur-sayur pun tak boleh. Aku takut nak goreng masuk belacan ke, tak boleh juga. Orang tak makan benda tu. Tapi minat. Boleh jadi tertarik hati. Tertarik hati. Apatah lagi bila orang tu tanam harum manis. Buah harum manis berapa puluh ribu. Nak jaga benda tu, tiba-tiba membuahkan hasil. Bagaimana perasaan sukanya seseorang bila hasil dia dapat. Begitulah orang yang infak. Ibarat Tuhan ibaratkan sebatang pokok yang ditanam, yang dituai, yang disiram dengan baik, dan hasilnya bukan atas muka dunia, tapi hasilnya akhirat. Cuma hasil ni Tuhan Allah Ta'ala buat nak suruh bagi kita faham lagi. Tadi dia sangat disebut kamathali habbah ambatat sab'a sanabil, seperti sebiji menerbitkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Ya Rabbi, pada setiap tangkai pohon tu mengeluarkan 100 biji. Maka kalau kita nak congok lah apa yang tu Allah Ta'ala sebut ni, 1 kita darab 7, darab 100, maknanya hasil kita dapat 700. Bayanglah kalau jadi 700, maknanya RM1 kita derma tu kena cara dia jadi 700. Saya sebut begini, esok derma RM1 tak apa dah. Ustaz kata jadi 700 tu banyak lah tu, dia kata. Orang Melayu dia fikir tak tu je, dia fikir gitu je, dia fikir. Dia tak kata nak banyak lagi tu boleh jadi 700, 7,000, 70,000 tu. Dia tak fikir hal tu. Dia fikir nampak dah banyak lah 700 tu. Allah gandakan infak itu, umpama dia ibarat RM700. Bukan mesti dapat 700 tu. Ini adalah contoh yang Tuhan bagi. Kena faham ni. Sebab tu kepala ayat dia tersebut masal. Contoh. Tapi perniagaan mana yang boleh untung melainkan perniagaan Allah Ta'ala buat. Ni berkekalan sampai ke akhirat. Dia tambah satu lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat kali gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Baik. Allah ni dia boleh lipat kali gandakan pahala kepada kita mengikut keikhlasan dan musyaqqah dia panggil. Susah payah untuk kita infak tu. Sebab tu tak sama infak seorang kerani dengan seorang jutawan. Infak rakyat marhai ni dengan jutawan, infak rakyat dengan menteri tak sama. Macam saya selalu sebutlah,
Kalau seorang tu gaji 20,000 sebulan, tolak kereta, tolak rumah sama, dapatlah dia dalam 10,000 ke. 10,000 tu bersih. Dia boleh makan, dia boleh apa, dia boleh 10,000. Lepas tolak dia punya kereta, dia rumah dia semua bagi isteri, mungkin belanja dia besar lah 10,000. Tapi duit hak bersih lagi tu tak sentuh 10,000. Tiba-tiba dia mari Jumaat masjid, derma RM1. Nampak ni? Sama ke tidak dengan pengorbanan orang yang gaji 1,500, tolak-tolak semua sekali, tinggal RM500, derma ke masjid RM10. Tentu tidak sama. Sebab musyaqqah itu dia punya kepayahan itu berbeza. Dan yang paling tinggi sekali iaitu yunfiqu mimma tuhibbun. Kita infakkan benda yang kita sayang, harta yang kita sayang. Oh, itu susah. Susah tak susah pun sahabat boleh buat begitu. Sahabat boleh buat begitu. Uthman boleh buat begitu, Abu Bakar boleh buat begitu. Dan ada tidak orang macam Uthman, macam Abu Bakar ni di akhir zaman ni? Ada orang yang macam jiwa macam Uthman, jiwa macam Abu Bakar dalam bab menginfak. Memang payah nak bagi harta kepada pihak yang ketiga dalam keadaan kita telah bersusah payah mencari harta tersebut. Satu benda yang cukup berat hati. Boleh nampak ni? Tapi Allah Ta'ala janjikan, Allahu yudha'ifu liman yasha', Tuhan boleh ganda siapa sahaja. Tuhan nak bagi, Allah Ta'ala nak bagi pahala infak tadi berdasar pada dua ni, keikhlasan dia dan kepayahan dia, kesanggupan dia ambil harta tu, dia buat keluar dalam keadaan yang mungkin dia nak guna harta, dia nak guna. Baik, bila kita ada lebihan duit kita, contoh lebihan, kita gaji bulan-bulan cukup keperluan, kita ada lebihan, pernah ataupun tidak kita fikir ke mana kita nak bawa hak lebih tu? Ke mana? Setengah orang dia masuk saham, beli saham. Saham ni lah, bursa saham tu, supaya duit dia tu mengalir. Dia nampak waktu, dia tak nampak bila Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia. Sebab kita minta cukup dengan Allah, bagaimana saya sebut tu, Allahumma akfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita minta cukup dengan Allah, tapi tiba-tiba lebih. Lebih tu bukan hak kita. Lebih tu bukan hak kita, hak orang. Hak orang lah tu. Yang mana kalau kita kira-kira harta kita ni dengan tanah aset kita ada, katakan satu hari nanti meniaga kita tak laku, kita boleh hidup lagi. Baba, tanah boleh jual, rumah boleh jual, aset boleh jual. Cukuplah nak hidup lama mana. Kita tak minta hidup panjang sampai 100 tahun. Siapa dia nak cara? Anak-anak bila letak rumah orang tua, pandai muka. Nak minta hidup sampai berapa sangat? Hidup dengan ketaatan pada Allah lah. Tuhan nak mati bila, ikut dia, kerja dia. Umur 70 meninggal umur 70. Apa hak jadi susah? Susah apa? Lepas mati ni tak susah. Doktor beritahu saya ni ada kanser. Dia panggil limfoma, dia panggil. Doktor beritahu, dia kata ustaz ni penyakit ustaz ni kena jaga baik-baik.
Dan ramai orang sakit ni boleh sembuh, dia kata. Biasalah doktor sebutlah boleh sembuh. Tapi ustaz kena jagalah, jaga ni, banyaklah kena jaga tu. Tak apalah tu. Cuma dia kata sakit ni jangan fikir mati. Bagus juga doktor tu. Tak ada orang tazkirah saya begitu. Sakit ni jangan fikir mati. Sakit ni kita fikir kafarah dosa kita dengan Allah. Tuhan nak kafarah dosa kita. Dia kata penyakit kanser ni faktor umur dia tak panjang lah, tapi tak semua ustaz, dia kata. Tak semua. Dia bagi contoh arwah ayah Jalaluddin Hasan, Ustaz Hasan Azhari, limfoma. Dia tahu masa umur dia berapa. Bukan tahu masa tua, tahu masa muda lagi. Tapi dia boleh hidup sampai 80 lebih. Dia kekuatan apa? Kekuatan Al-Quran yang dia ada. Al-Quran tu menjadi penguat kepada jiwa dia. Dia seorang ahli Quran. Sampai umur dia tua pun jadi hakim musabaqah lagi. Telinga dia elok, mata dia cerah. Hasan Azhari ni, Allah maghfir lahu. Memang ahli Quran sungguh lah. Berapa ramai anak-anak murid dia hebat-hebat lah bidang Quran. Dulu orang tua-tua kalau ingat lu makcik tengok dalam TV dah, tidak mengajar Al-Quran tu. Tidak mengajar Al-Quran. Hebat. Sakit tapi boleh hidup lama. Jadi bab mati ni tak sedut fikir. Tak sedut fikir macam mana? Kena fikir mati ni. Yang lebih kita fikir pelaburan yang kita tinggal lepas pada kita mati ni, kita tinggal apa? Tu je nak fikir. Kalau Tuhan kata mati umur 40 tahun, 40 kan? Kita nak buat macam mana? Tapi kita minta mati yang baik. Kita tak minta mati yang tak baik. Tu hak kita minta hari-hari. Dah hidup atas muka dia cukup keperluan, cukup. Cukup dah kita makan, cukup anak kita makan, cukup. Jangan bagi tak cukup je, cukup. Bila cukup tu, hak lebih tu, tak bagi kat orang. Prinsip tu kena ada. Kita hak lebih tu, hak kita simpan. Banyak labang seronok. Tengok banyak-banyak labang tu. Puk mati sakit jantung. Habis jadi hak orang lain. Makcik, mah duk simpan tu. Kalau mati, tu lelaki nikah lain. Habis ni muda pakai. Cantik juga dia kata. Tengok gelar ni. Apa ada muka tu? Duk simpan banyak-banyak ni. Sedangkan sifat wali Allah ni la khaufun alaih. Dia tidak takut dengan benda yang akan datang nak hadapi. Simpan tu sebab apa? Takut rugi, takut ekonomi akan datang begitu, takut begini, bimbang tu semula jadi. Tapi kita tengoklah aset kita, kalau jadi apa-apa cukup ke tak dengan apa yang ada ni? Cukup. Allah sebutlah Quran, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, wa fis samai rizqukum, rezeki kamu, wa ma tu'adun, dan apa terjanjikan oleh Allah kepada kamu. Janji tu ada. Balik kita perhati diri kita. Masa zaman belum kahwin dan zaman kita kahwin. Belum kahwin, kita tak boleh nak miliki apa yang kita miliki sekarang. Walaupun kita gaji okey dah masa tu. Tapi bila zaman kita kahwin, mungkin kita susah sikit di permulaan perkahwinan kita. Bila dapat anak, Allah tak tentukan rezeki bagi anak kita. Anak seorang, rezeki cara seorang. Anak dua orang, rezeki cara dua orang. Anak tiga, rezeki cara tiga. Bila kita pelihara anak kita dah besar, dah semua sekali, beri pelajaran yang cukup semua sekali, anak tu bekerja pula, rezeki dia pula. Jadi engineer, jadi doktor, jadi macam-macam. Itulah rezeki Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah tak tetap rezeki baginya.
Tapi manusia selalu bimbang, takut sangat kehilangan apa yang ada dalam tangan dia. Sedangkan semuanya milik Allah. Semuanya Allah. Duk fikir malam-malam, nega, rugi. Siapa nak jadi gila? Siapa bunuh diri? Tak patut. Sebab kalau beriman dengan ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, Allah Ta'ala janjikan rezeki bagi kita di langit. Apa yang kita bimbang? Tak bimbang. InsyaAllah kita hidup dalam aturan Allah ni, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Kalau dia bagi ujian sikit pun kena tahan. Sebab kita hidup dalam penjara. Dunia ni kan penjara dah, kena tahan. Hiduplah penjara. Dalam penjara orang bagi roti kering, orang bagi nasi tak sedap sangat, orang bagi tempat tidur pun sakit belakang. Sementara dibebaskan. Bila dibebaskan, kebebasan yang paling besar apabila Allah bebaskan hambanya daripada api neraka. Bila bebas api neraka nak pergi ke mana? Syurga. Itu kebebasan yang sebenar. Kita duduk di syurga nak makan apa pun boleh. Lalu pelaburan yang boleh dijana di hari akhirat untuk masuk syurga ni infak. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas kurniaannya, lagi meliputi ilmunya. Baik, maha luas bagi gandaan yang banyak yang tidak ada had. Berapa saja Allah Ta'ala nak ganda boleh. Syaratnya tadilah bagaimana kepayahan kita mengeluarkan rezeki tersebut dengan keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Baik, dalam kita duk jalan infak ni kena ikut syarat. Maka ayat 262 ni ada 8 syarat yang ditetapkan. 8 syarat tu 4 kena ada, 4 kena tiada. Boleh faham tu? 4 ni kena ada, wajib ada. 4 lagi lawan kepada 4 ni. Kita tengok apa dia Tuhan sebut. Nombor 1 sekali lah, tak boleh syirik. Yang kedua, ayat ni nombor 1 sekali disebut pada ayat lain, jangan syirik pada Allah. Kerana amal yang diterima hanya amal orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita infaklah banyak mana pun, tapi syirik dengan Allah Ta'ala, tak yakin dengan Allah, tak ada guna. Menjadi haba'an manthura, debu-debu berterbangan sahaja. Tak lekat. Pelaburan kita tu tak nampak banyak duit yang keluar tu, tapi tak lekat. Tak nak kira. Sebab apa? Nak letak atas tapak apa? Tapak akidah tu rosak. Yang kedua ayat ni, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Baik, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Sekarang Allah Ta'ala nak beritahu syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam infak di jalan Allah SWT, supaya infak itu jangan jadi sia-sia. Nombor 1 tu kita pegang. Apa dia? Jangan syirik. Yang ni, summa la yutbi'una ma anfaqu mannan. Yang pertama. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan dengan mannan. Mannan ni makna apa? Ungkit. Jangan ungkit. Jadi syarat yang tiganya dalam infak ni, kita kena yang pertama tadi saya sebut, tauhid kena jaga. Yang kedua, jangan riak. Riak tak boleh. Yang ketiganya ni, infak jangan ungkit pemberian dan hina untuk rendahkan orang lain. Sebab kalau kita tengok sini, perkataan manna ni, perbuatan yang mengungkit
dan merendahkan atau menghinakan orang yang kita beri. Sebagai contohlah, kita tolong seseorang dalam kesusahan sampai dia boleh bangkit, sampai boleh bangun daripada susah tu, tapi sampai satu masa kita bergaduh dengan dia. Bila kita bergaduh dengan dia, sampai kita keluar dari mulut kita, kamu ni aku hak tolong dulu, ada tak jadi apa dah mu ni. Bila hak tolong tu? 40 tahun lepas. 40 tahun lepas kita infak pada dia, bukan pinjam, bukan apa, bukan. Memang dia susah sungguh. Kita bagi pada dia. Sampai dia maju, dia berkawan dengan kita tu bukan main lah. 20 tahun dia berkawan dengan kita, sampai satu masa kita bergaduh dengan dia. Bergaduh sebab apa? Sebab politik. Hak ni PN, hak ni MN. Contoh lah tu. Contoh lah. Bergaduh sebab politik. Bila bergaduh sebab politik, kalau aku dulu tak bagi duitmu kempen pilihan raya tu, mu tak boleh senang macam ni. Menampak tu? Hak 20 tahun dulu kita bagi, habis, tak jadi apa. Hak ganda tadi tu, kalau dia berganda, runtuh habis. Runtuh habis. Mana pelaburan itu Tuhan boleh gandakan, tapi untuk rugi amatlah mudah. Jadi kerugian itulah yang Allah Ta'ala suruh jaga. Amat mudah untuk rugi. Dengan satu perkataan sahaja, 40 tahun lepas tu, jatuh habis. Ya Allah. Mana? Satu, wala adha, dan tidak pula menyakiti. Syarat keempat, tidak boleh ada semasa kita infak ni, tidak boleh menyakiti orang yang kita infak tu. Macam kita beri pada orang, kita letak syarat. Syarat yang menyakiti dia. Ataupun kita beri, kita arah, kita paksa dia buat benda yang dia tak suka. Tak boleh. Macam video seorang ustaz ke siapa, Allah Alam lah, dia bagi pada orang miskin kan, dalam Facebook tu. Bagi sebelum dia bagi tu, dia syarah, dia kata macam-macam. Ni apa ni, kak ni tak tutup aurat, cuba tengok. Saya bagi ni, dia bagi tapi ada ni. Ada azab, menyakiti orang dia. Nak bagi-bagilah. Boleh nak tazkirah tu. Tazkirah dengan cara molek lah. Bukan dengan kata begitu pada dia. Nah, dia susah, dia miskin, buat cara betul-betul. Kita beri pada orang miskin, ikut suka hati lah. Hak kita bagi tu jadi hak dia dah. Ikut suka hati dia nak buat apa pun. Tapi yang kita duk menyakiti hati dia tu, ni aku bagi padamu, kerja buat dak baik aku bagi, kita kemah nak bagi ni, ada tidak dikira pahala oleh Allah. Sebab apa? Sebab ada azab. Ungkit satu tadi, batu azab. Lahum ajruhum inda rabbihim. Yang keempatnya, ada tak boleh kita sakiti dia. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Kalau mereka memenuhi syarat tadi, tak syirik pada Allah, jangan riak, jangan ungkit, jangan menyakiti. 4. Cukup syarat ni sampai pada akhirat pelaburan ni. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada kebimbangan pada mereka. Mereka tak takut nak hadapi akhirat. Itu maknanya sebab ada bekal. Bekalnya infak, memenuhi syarat. Setiap benda kita buat ni ada syarat semua. Syarat tu mesti ada, ditetapkan. Kalau kita minta bekerja dengan orang, ada syarat dia. Yang masuk kerja pukul 8, begini, gaji bulan-bulan potong banyak ni, kita setuju dengan syarat tu, boleh kerja lah. Tak ada orang tak ada syarat. Masuk kerja ni juga, awak nak masuk pukul berapa, nak mari tak mari ikutmu. Toke mana nak bagi gitu. Duduk 2-3 bulan tutup habis syarikat dia. Orang bekerja dengan kita, kita letak syarat. Hari ni kena buat hal ni, esok kena buat hal ni. Maka Allah Ta'ala letak syarat. Nak jadi hamba aku ni, nak suruh saham akhirat, nak suruh senang akhirat, tu syarat dia. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Mereka tidak berduka cita
dengan harta yang mereka laburkan. Sebab apa? Sebab mereka tahu hak labur tu mengalir sampai ke syurga. Hak mereka laburkan itu mengalir sampai ke syurga, bukan dunia saja. Maka apa yang mereka kisahkan lagi? Mereka tak kisah apa, sebab mereka dah ada dah ni bekal yang sampai, tapi dengan syarat tadi, 4 perkara tadi. Maka kita 4 perkara tadi, semua benda hak tak boleh. Semua benda tak boleh. Syirik tak boleh, riak tak boleh, ungkit tak boleh, menyakiti tak boleh. Itu syarat yang tidak boleh. Apa syarat yang boleh dia? 4 syarat yang boleh. Pemberian tu mesti halal. Mesti halal. Jangan ambil duit haram beri pada orang. Hasil judi, niat pula menang judi ni nak buat masjid. Manalah tahu takut ada niat begitu, menang judi nak buat masjid, menang judi nak derma. Yang kedua, barang tu mesti baik. Barang tu mesti baik, mesti elok. Kalau makanan boleh dimakan, kalau barang boleh digunakan lagi. Cuba bayang orang bagi baju hak tak boleh guna lah. Dia tak tergamuk nak pakai, dia bagi pada orang. Adakah benda tu diterima? Tak terima. Baju rumah saya banyak, dia kata, tapi dia pun tak tergamuk nak pakai dah baju tu. Masa kita minta baju banjir apa semua kan, buat mari dengan baju apa, sampai di pusat banjir tu orang mari pilih, terpaksa buka balik, kelaskan balik. Sebab dalam tu kain buruk pun ada. Dia tak boleh bagi bersepah rumah dia tu, kain buruk pun dia bagi. Apa punya fikir dah manusia. Hak lebih baru bagi pada orang. Satu penyakit juga begitu. Lebih-lebih bagi kat orang. Macam kawan saya seorang buka mak tahfiz tu, mari hantar lauk bekas kenduri mak tahfiz tu, Allah, sampai berbuih dah lauk. Mari hantar kepada budak tahfiz. Cuba tuan-tuan fikir. Dia kalau nak bagi baju kat orang, kalau bajet kita sikit, kita beli baju hak murah. Baju di Giant tu ada harga RM10 dalam plastik lagi. Dah kita ada duit 500 nak bagi baju pada orang, pergi beli macam-macam saiz. Apa salahnya? Ataupun ada baju bandel, kita pergi baju bandel okey, hak molek-molek. Kenapa baju tak tergamuk kita nak pakai pun kita bagi pada orang? Kalau baju, makanan yang tak sedap pun kita, minta maaf lah saya sebut, kadang-kadang orang jual di kedai ni, masalah jual dia sendiri pun tak lalu nak makan benda hak dia masuk, dia nak jual pada orang. Apa punya orang lagu ni? Buat nasi goreng kapung macam buat dengan kaki. Kalau saya kata je, awak masak lagu ni, awak sendiri pun tak ada nak makan. Contoh dia pun tak pernah rasa benda hak dia masak, tiba-tiba nak jual pada orang untuk mendapatkan keuntungan. Buat bagi elok lah. Dia tak ada nak makan, anda nak jual apa? Ni masalah orang Melayu ni, masalah sungguh bab ni. Orang nak buka kedai, nak berniaga, kita nak berniaga. Orang nak buka kedai, kita nak buka kedai. Tapi kita tak lalu benda tu, kita jual pada orang. Teruk, kita kena berubah minda kita. Mesti barang tu barang yang baik. Yang ketiga, infak kerana mencari redha ilahi. Ikhlas maknanya. Dan yang ketiga, yang keempat, kena ada perasaan gembira masa kita bagi. Jangan ada perasaan menyesal ataupun terpaksa. Jangan. Gembira makna apa? Balik rumah tu boleh bagi duit, bawa rasa seronok. Apa? Akhirat tu. Duk nampak bidadari, nampak syurga tu. Makcik, bagi rantai pada orang ni, infak, rasa lega. Sebab apa? Tak apalah, tak ada apa boleh beli hak lain. Kalau panjang umur lagi,
Tapi beri pada orang tu menyelesaikan masalah orang, besar sangat. Lapang kalau dada. Ni beri orang 10,000 balik termenu 16 hari. Allah, 10,000. Mana pula nak dapat. Orang panggil itu terpaksa. Itu terpaksa. 4 perkara tu. InsyaAllah kita sambung di kuliah akan datang ayat 263. 263 ni qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin. Perkataan yang baik dan kemaafan lebih baik daripada sedekah diiringi dengan perbuatan. Berkata baik itu lebih baik daripada beri infak tapi diiringi dengan kata-kata yang nista, kejian. Maka kita beri itu tanpa kita kata, tanpa kita ejek dia, itu lebih baik lagi dalam bab sedekah. Sedekah tu baiklah, tapi kita nak hak terbaik. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung pada kuliah akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi